Berbalik kepada persoalan yang saya sebutkan awal tadi, kejayaan dasar negara untuk memajukan keadaan hidup rakyat, untuk memajukan ekonomi bumi putera dan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, semuanya bergantung pada mutu dan moral kepimpinan. Hari ini kita sekarang berkata rakyat diutamakan. Ini visi yang bagus. Perdana Menteri yang terdahulu pun mempunyai visi itu. Tun Abdul Razak adalah pemimpin yang mempunyai visi itu dengan nyata. Dia sangat pro rakyat yang susah, yang miskin. Dia berusaha dengan cukup gigih untuk memajukan keadaan ekonomi dan sosial bumi putera dan bertekad untuk menyelesaikan kemiskinan tanpa mengira kaum. Maka beliau mencetuskan dasar ekonomi baru untuk mencapai tujuan itu. Perkara yang lebih penting ialah suatu proses transformasi moral yang nyata harus berlaku di peringkat kepimpinan. Keselamatan negara, kemakmuran rakyat, semuanya bergantung pada kepimpinan penaung rakyat. Pemimpin yang menjadi payung kepada rakyat, bukan pemimpin yang hanya cuba memikat hati rakyat untuk tujuan memenangi pilihan raya, atau pemimpin yang menggunakan segala institusi negara atau institusi kerajaan untuk mengekalkan kuasanya. Maka saya mencadangkan, selain slogan rakyat diutamakan, kita semarakkan suatu ikrar negara melalui visi kepimpinan yang makruf diutamakan, pemimpin yang mungkar dinyahkan. Saudara sekalian, ketahuilah kuasa manusia di dunia tidak kekal. Nabi Muhammad SAW mempunyai segala peluang dan syarat yang legitimate untuk mengisytiharkan dirinya sebagai maharaja atau emperor Arab Islam dan berkuasa sepenuhnya. Tetapi baginda tidak melakukan tindakan itu. Mengapa? Kerana dua sebab. Pertama, baginda diperintah oleh Allah untuk mengembangkan agama tauhid, iaitu Islam, setelah para pengikut nabi-nabi yang terdahulu mengingkarinya. Baginda tidak terfikir dan tidak berniat untuk menjadi maharaja di dunia. Kedua, baginda sedar bahawa kuasa duniawi tidak kekal. Yang maha berkuasa dan kekal kuasanya adalah Allah. Kehidupan yang kekal ialah kehidupan di akhirat. Cuba kita lihat betapa benarnya intuisi Nabi. Kita melihat bagaimana manusia yang berkuasa secara mutlak sebagai maharaja, presiden atau perdana menteri akhirnya meninggalkan nama yang buruk, dihina, tidak diindahkan lagi oleh manusia setelah mereka tidak berkuasa lagi. Padahal semasa mereka berkuasa, mereka dipuja, diampu, disanjung, dianggap sebagai bapa itu dan bapa ini. Itu sanjungan kepura-puraan, sanjungan palsu. Tetapi mereka tidak faham. Malah mereka suka dipuja dan sering menyuruh orang mereka-reka imejnya dalam media supaya rakyat terpesona dan percaya kepada kehebatan kepimpinannya. Imejnya yang lemah disorok di sebalik retorik slogan. Keburukannya ditutup oleh alat-alat kuasa negara yang dikawalnya. Ada di antara mereka yang tidak dapat diselamatkan oleh alat-alat kuasa negara itu, lalu mereka digulingkan oleh rakyat, seperti yang tersebut tadi. Paling buruk lagi ialah mereka meninggalkan dasar-dasar yang buruk yang terpaksa dibetulkan oleh penggantinya, sehingga melibatkan ribuan juta wang negara hanya untuk membetulkan kesalahan-kesalahan yang ditinggalkan oleh pemimpin yang mungkar. Itulah nasib pemimpin yang gila kuasa, tamak harta, tidak beriman, tidak takut kepada Tuhan, tidak peduli kepada dosa pahala,
tidak pedulikan hari akhirat. Saya perhatikan pemimpin yang baik dan berjaya selalunya hidupnya sederhana dan tidak meninggalkan harta, rumah mahligai dan wang beribu juta dolar atau ringgit. Datuk Onn Jaafar terpaksa menjual atau menggadai barang-barang kemas isterinya untuk membiayai kos perjuangannya menentang Malayan Union. Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj tidak meninggalkan harta, dan Tun Abdul Razak tidak mempunyai rumah semasa beliau meninggal. Saya teringat bagaimana saya disuruh berusaha mencari rumah untuk kediaman keluarga Tun Razak. Mereka itulah yang berjaya sebagai pemimpin bangsanya. Kita kena kembali kepada akar kita dalam mencari model kepimpinan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Model yang berdasarkan prinsip makruf dan mungkar. Model yang menjadikan pemimpin sebagai payung dan penaung rakyat, dan menganggap rakyat sebagai tonggak negara, sebagai akar pohon negara dan kerajaan. Model inilah yang dapat membawa manusia dan negara ke arah kejayaan yang sebenarnya, tidak kejayaan yang ilusif. Maka janganlah kita membiarkan model itu hilang terus dari tradisi kita yang sudah tahan ratusan tahun lamanya, kerana nasib negara dan rakyat kita sangat bergantung kepada kepimpinan yang cekap, bersih dan amanah. Amanah kepada diri sendiri dan amanah kepada Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.